surat Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. كمana kita berhenti? Hadis Ibni Mas'ud. قال المصنف رحمه الله. Adapun hadis Ibni Mas'udin yang berbunyi ma qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min salatihi, yang berarti tiada membaca qunut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu daripada sembahyangnya, sembahyang Rasulullah, maka hadis ini ialah sangat dhaif. Baik. Jadi pagi ini kita sambung balik semula berkenaan bacaan doa qunut pada sembahyang fardu subuh. Jadi doa qunut yang kita baca ada 3 tempoh hari kita mengaji dah. Yang pertama pada sembahyang fardu subuh.
Yang kedua iaitu doa qunut yang kita baca pada sembahyang witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Ni hak kita duk baca nisfu yang kedua dah ni, kan? Pada rakaat yang terakhir pada sembahyang witir kita baca doa qunut. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita panggil qunut nazilah. Qunut yang doa yang kita baca sewaktu ditimpa musibah, sewaktu ketika terkena sesuatu bala musibah. Jadi inilah doa qunut, 3 macam, 3 tempat yang kita baca. Jadi yang kita duk belajar pagi ni ialah sambungan jawapan. Jawapan daripada pihak kita lah, khususnya ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, yang mengatakan disunatkan kita membaca doa qunut pada sembahyang fardu subuh. Kemudian ada pihak yang berlawanan dengan mazhab Syafi'i, yang mana mereka mengatakan tak sunat baca qunut pada sembahyang fardu subuh. Jadi bagi pihak yang berlawan dengan mazhab Syafi'i itu, adalah mereka datangkan hujah-hujah mereka. Mereka datangkan dalil-dalil. Bagi pihak mereka, alasan mengatakan tidak sunat dibaca doa qunut pada sembahyang fardu subuh. Jadi pagi ni sambungan dia balik. Jadi pengarang kitab kita, risalah kitab ini, dia nak bawa mai contoh hujah bagi pihak yang berlawan dengan mazhab Syafi'i. Mereka kata tak sunat baca doa qunut, yakni pada sembahyang fardu subuh. Contohnya hadis yang kita baca tak sah ni. Yang mana arti hadis tersebut, tiada membaca qunut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu pun daripada sembahyang Rasulullah. Hadis ni diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud, sahabat Nabi lah. Jadi apa jawapan bagi pihak ulama yang bermazhab Syafi'i tentang hadis ini? Pasal kalau kita baca faham dari hadis ni, menyatakan bahawasanya baginda Rasul tidak membaca pun, tak baca langsung, maksud dia akan doa qunut pada sembahyang baginda Rasulullah. Apa kita pergi baca, buat apa? Nabi tak baca. Ni maksud dia ni. Okey. Maka hadis ini jawapan dia. Kalau ada orang buat main lah, kan, hujah dalil menolak sunat kita baca doa qunut pada sembahyang subuh, maka ulama mazhab Syafi'i dah menjawabnya lama dulu dah. Dulu lagi ulama dah menjawab berkenaan tentang hadis ini. Apa berkenaan hadis ni?
ialah sangat dhaif. Jadi hadis ni katanya pengarang kitab ni bukan setakat dhaif, bukan setakat lemah saja sanad dia, bahkan sangat lemah. Jadi nak buat berdalil bagi kita lah, kan, nak buat berdalil bagi sesuatu perkara tentang hukum dia sunat ke tak sunat ke, contohnya tak boleh kalau didatangkan dengan tak boleh nak didatangkan hujahnya dari hadis yang dhaif. Sebab hadis dhaif ni ulama telah sepakat tak dibolehkan digunakan sebagai alasan untuk jadikan dalil hukum. Hukum apalah ni? Hukum tak sunnah baca doa kunut pada sembahyang subuh. Tak boleh nak dijadikan dalil daripada hadis ini. Sebab apa? Sebab dia sangat dhaif. Baik. Pasal apa hadis ni menurut ulama mazhab Syafi'i kita, bahkan menurut ulama-ulama hadis lah, maksudnya ialah sangat dhaif kerana ia hadis ini ialah daripada riwayat Muhammad bin Jabir As-Suhami. Pasal dalam sanad hadis ni dia ada sanad lah, kan. Setiap hadis dia adalah perawi-perawi dia, kan, yang menceritakan hadis daripada guru turun ke murid, dari guru tersebut turun ke murid dia tu, kan, guru ke murid, guru ke murid, guru ke murid ni, dipanggil sanad hadis, kan. Jadi dia nak syarat jadi hadis tu sahih ataupun makbul hadis ke atau tidak diterima, ataupun syarat diterima hadis tu nak jadi sahih atau hasan, kan, diteliti salah satunya kepada sanad hadis. Kemudian daripada ramai-ramai sanad, silsilah dia ataupun perawi dia, ada satu orang nama dia ialah Muhammad bin Jabir As-Suhami. Tu nama dia. Dia ni dan dia itu Muhammad bin Jabir ni ialah bersangatan dhaif, tak cukup syarat untuk diterima periwayatan hadis daripada dia. Tu maksud dia. Dia ada syarat-syarat untuk diterima riwayat sesuatu hadis, kan, daripada seorang rawi, daripada seorang perawi hadis. Tiba-tiba setelah diperiksa, setelah dikaji, diteliti oleh ulama-ulama hadis, yang mengkajinya ulama hadis lah, kan. Jadi ada di mana dalam sanad hadis ni seorang perawi yang bernama Muhammad bin Jabir ni, dia ni sangat dhaif, orang yang sangat lemah periwayatan hadisnya. Baik. Lagi matruk. Apa arti matruk? Yakni arti matruk ditinggalkan hadisnya, tu Muhammad bin Jabir. Ulama-ulama hadis kalau memeriksa sesuatu hadis ataupun periksa sanad bagi sesuatu hadis, kalau mendapati
ada seorang yang bernama Muhammad bin Jabir ni, depa tak terima dah hadis tu. Depa tolak periwayatan dia. Bukan maksud hadis tu pi jadi maudhu', tidak. Hadis tu pi jadi dhaif. Kalau terlajak sangat, apa tu kekurangan yang terdapat pada seorang periwayat hadis tadi akan menyebabkan hadis itu bukan setakat dhaif, tetapi jadi sangat dhaif. Dia banyak sebenarnya syarat-syarat nak terima hadis yang disampaikan oleh seseorang perawi. Dia mesti dhabit, dia mesti kuat ingatan. Dan dia jangan orang panggil kuat ingatan ni orang hafal hadis. Perawi-perawi ni depa meriwayat hadis yang depa hafal daripada guru yang depa terima. Itu antara syarat penting, salah satu daripada syarat untuk nak terima hadis. Kalau tak ingat, Ustaz dia kata lagu tu, Ustaz dia kata lagu ni, contohnya, maka ulama hadis awal-awal lagi tolak periwayatan dia. Itu contoh. Antaranya lagi mesti adil, bukan orang yang fasik. Itu contoh. Kalau dia tu seorang fasik, ada buat dosa besar ke, ataupun duk mengekalkan melakukan dosa-dosa kecil, maka dia tak layak dah nak menyampaikan hadis, nak meriwayat, memberitahu suatu hadis yang dia dakwa dia terima daripada seorang syekh, daripada seorang guru dia. Kalau dia sebut juga, jadi fi dhaif hadis tersebut. Ataupun kita kata dia ni macam kita kata apa, dia ni adalah perkara yang dia buat sehingga menyebabkan jadi cari maruah dia. Misalnya patutnya dia ni tak buat perkara ni, tak layak dia buat satu perkara ni, tapi tiba-tiba dia buat, walaupun perkara yang dia buat itu bukan maksiat, maka namanya mencari maruah. Ada orang yang tak apa kalau dia buat suatu perkara, ada orang yang kalau dia buat perkara tersebut pergi jadi cari maruah dia. Zaman dulu masa duk mengaji, contohnya guru duk buat misal lah, kita lah orang-orang yang ada ilmu ni, kita kena jaga maruah kita sebagai talibul ilmi, sebagai orang alim, sebagai seorang penuntut ilmu. Ada perkara yang orang lain boleh buat tapi kita tak boleh buat. Tu dia panggil maruah kita, biar kita tu kena perkara yang kita buat tadi biar sesuai dengan kelakuan kita ataupun dengan status kita. Dulu masa duk mengaji, guru dia rajin buat misal lagu mana, makan kedai kopi. Dia marah sangat anak-anak murid dia ni kalau duk lepak kedai kopi. Duk lepak, sembang, gebang, lawan tepuk meja ke, minum-minum lah, makan-makan lah, Tok Guru Wana kata itu mencari maruah kita. Kita orang yang ada ilmu ni tak layak, tak sesuai maksud dia. Nak berakhlak, nak berwatak seperti watak orang jahil. Orang jahil tu biasa duduk kedai kopi ni. Tempat depa, contohnya tempat-tempat yang kita kata tak sesuai kita berada di situ. Bukan maksudnya pasal kita pergi buat maksiat apa, tidak. Bukan maksudnya kerana tak lebih makan ke, bungkus-bungkus baliklah. Dia pergi berlengur di kedai kopi berkejam-kejam,
kan? Sama lagu orang yang bukan macam dia, kan? Jadi ini orang panggil nama dia mencari maruah. Nama dia bukan berdosa, kan? Ataupun tak pakai kepiah ke. Zaman dulu Tok Guru Ana kalau kata orang mengaji ilmu ni, dia mesti berwatak kelakuan seperti kelakuan penuntut ilmu. Pakaian dia, daripada segi pakaian contohnya, kan, setidak-tidak sekurang-kurangnya letaklah kepiah atas kepala, kan, ni duk giang atas kepala, serupa lagu orang yang tak mengaji agama, kan. Kita tu mengaji agama, kan, tiba-tiba nak pakaian kita nak pakai serupa pakaian mereka yang tak reti apa-apa tentang agama ni, kan. Itu juga namanya mencari maruah. Perkara tajuk mencari maruah ni banyak, kan. Jadi mungkin salah satu daripadanya sebab mencari maruah, ataupun terlupa, ataupun kerana dia fasik, kan. Itu tak diterangkan sebab apa ditinggal hadis. Kalau diriwayatkan oleh namanya Muhammad bin Jabir tadi, maka hadis yang didatangkan sebagai hujah menolak sunat membaca doa qunut pada sembahyang subuh daripada hadis ni tertolak. Nah, sebab diguna hadis yang sangat dhaif. Tu maksud dia nya. Baik, itu jawapan dia lah. Lepas tu demikian pula hadis Ibni Abbas, demikian pula yakni seperti hadis Ibni Mas'ud tadi, hadis yang diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, yang berbunyi, apa bunyi hadis dia? Al-qunutu fi subhi bid'atun. Kita duk belajar dalil, sunat membaca doa qunut pada sembahyang fardu subuh. Itu i'tiqad kita yang bermazhab Syafi'i. Depa tak baca doa qunut, ikut depa, kan. Depa adalah alasan dalil dia, kan. Jadi kita yang bermazhab Syafi'i ini, Imam Syafi'i kita sendiri ada dalil bukti, kan. Sunat kita baca qunut pada sembahyang subuh, walaupun ada setengah mazhab pun yang mengatakan tak sunat. Kalau pergi ke Mekah kan dia tak baca qunut lah, kan. Sembahyang subuh depa tu. Baik, apa arti hadis ni? Dia tak habaq reti dia nah. Okey, kita terjemahkan arti hadis ni. Al-qunutu fi subhi bid'atun, bermula doa qunut pada sembahyang subuh ialah bid'ah. Satu lagi hadis, kan, diriwayatkan daripada Ibni Abbas. Jadi macam mana pula hadis ni kata baca doa qunut pada sembahyang subuh, hukumnya ialah bid'ah? Kalau lagu tu Nabi tak baca, fahamnya, kan. Maka kalau kita baca, kita dah buat satu perkara bid'ah. Maka jawapan dia, maka hadis ini pun ialah sangat dhaif. Lalu diusul, diperiksa, didapati hadis ini pun serupa lagu hadis di atas tadi, ialah sangat dhaif. Bukan hanya dhaif, tapi sangat lemah lah, kan. Baik, pasal apa dia kata hadis ni sangat dhaif? Kerana ia hadis Ibni Abbas ini ialah daripada Abi Layla Al-Kufi. Serupa tak ni jugalah, diperiksa, dicek perawi-perawinya, ramai-ramai perawi dia, ada seorang perawi namanya Abi Layla Al-Kufi,
Yaitu Abu Laila Al-Kufi ni juga matrukul hadis, orang yang ditinggalkan hadis yang diriwayatkan olehnya. Serupa lagu tadi Muhammad bin Jabir tadi. Ni pun ulama-ulama pisau. Ada Abu Laila Al-Kufi. Dia ni ulama memang duk kata dah. Kan? Dia ni juga kalau cerita hadis, ulama tak terima hadis yang dia riwayat. Akibatnya kalau ada dia hadis itu, walaupun kita kata matan hadis ke, kuat makna dia ke, lapah dia ke, tapi sebab ada dia hadis ni beri hadis dhaif tang segi sanad hadis. Maka hadis ni pun tertolak, dijadikan sebagai hujah menolak sunat baca doa qunut pada sembahyang subuh. Tu jawapan daripada ulama-ulama, khususnya yang bermazhab imam kita Asy-Syafi'i. Kan, kalau ditanya adakah hadis yang mengatakan ataupun hadis pegangan bagi ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan sunat, yang membawa maksud sunat membaca doa qunut pada sembahyang subuh, adakah hadis ni telah sampai ke darjah hadis yang mutawatir? Jawapan dia tidak. Pasal ada khilaf. Baca doa qunut pada sembahyang subuh ada khilaf mazhab. Bukan kata khilaf antara ahli sunnah dengan wahabi dah. Dengan sama-sama mazhab ada berlaku khilaf. Kan? Jadi hadis yang apa tadi? Hadis yang digunalah bagi sebagai dalil kita lah sunat baca doa qunut. Kalau orang tanya sampai ke tidak ke darjah mutawatir, jawapan dia tak sampai ke darjah mutawatir. Mutawatir di mana kena ramai orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Tak sampai ke bilangan ramai. Ada kata 10 ke atas, ada kata 20, ada kata lebih ramai daripada tu lagi. Jadi apabila hadis itu tak sampai ke darjah mutawatir, adalah pula satu kelompok manusia menjawab ataupun mengatakan tak sunat membaca doa qunut pada sembahyang fardu subuh pasal hadisnya tak sampai ke tahap mutawatir. Dia nak kena sampai ke peringkat tahap mutawatir, sesuatu hadis baru boleh diguna, barulah boleh diterima kata sunat membaca doa qunut pada sembahyang subuh. Kita jawab, lalu ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i jawab tidak lazim, tidak lazim daripada hadis berkenaan tentang qunut subuh ni, tak lazim daripada dianya itu tidak mutawatir. Tiba-tiba tak sunat kita baca doa qunut walaupun didakwa hadisnya ahad, tak sampai pun ke tahap mutawatir. Dia tak lazim begitu. Dia tak ada sebenarnya hukuman sesuatu perkara, contohnya perkara yang sunat, nak disabitkan hukuman sunat dia, perkara ni mesti daripada hadis yang mutawatir. Tak ada berlaku lagu tu. Walaupun daripada hadis ahad, walaupun bukan daripada hadis mutawatir sekalipun, kalau apa masalah tentang sunat, maka tetap juga dihukumkan dengan sunat. Walaupun hadis cerita tentang baca doa qunut ni ada, walaupun tak sampai ke tahap mutawatir, tapi hukuman ini tetap sunat membaca doa qunut pada sembahyang fardu subuh.
lalu ulama buat dalil. Contohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadat haji. Baginda Rasulullah mengerjakan ibadat haji lah, ialah baginda buat ibadat haji lah di hadapan ramai daripada sahabat-sahabat dia, bersama-sama dengan sahabat lah. Baik. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan, telah menyatakan kepada sahabat-sahabat baginda Nabi berkaitan tentang ibadat haji, tentang berkenaan ibadat haji. Daripada perkara yang dinyatakan, yang diterangkan, yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah, cuma ada seramai 12 orang sahabat Nabi, 12 sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang ibadat haji yang baginda Rasulullah kerjakan. 12 orang je. Ini terdapat dalam permasalahan perbahasannya. Kalau kata 12, dah sampai ke mutawatir. Kalau atas qaul yang mengatakan lebih daripada 10 tu pun dah mutawatir. Masalahnya ibadat haji ini terbahagi kepada 3. Ibadat haji itu, diri ibadat haji itu wajib. Tidak, siapa ada yang cukup syarat lengkap segala yang diwajib, yang diperlukan, apilah wajiblah mengerjakan ibadat haji. Kemudiannya nak buat ibadat haji apa? Kita belajar dalam kitab-kitab fiqh. Di sana dinyatakan ada 3 cara boleh kita buat ibadat haji. Kan? Yang pertamanya secara ifrad. Yang keduanya secara tamattu'. Yang ketiganya secara haji qirannya. Dengan kaifiat cara-cara dia lah. Panjang lebar lah, atau pergi rujuk sana lah. Baik. Dari 11 orang yang meriwayatkan hadis tentang apa tu ibadat haji lah, 5 daripada mereka menceritakan baginda Rasulullah mengerjakan hadis ifrad. 5 daripada 11 orang, 5 tak sampai ke mutawatir. Baginda Rasul mengerjakan ibadat haji ifrad, nombor 1 sekali tu. Kemudiannya 4 daripada 11 orang tu pula meriwayatkan baginda Rasulullah mengerjakan haji tamattu'. 4 sahaja yang beritahu kata ketika tu baginda Rasul buat haji tamattu'. 3 daripada mereka pula mengatakan baginda Rasulullah mengerjakan haji qiran. Sama ada 5 ke, sama ada 4 ke, sama ada 3 ke, masing-masing tak sampai ke jumlah mutawatir. Walaupun tak sampai ke jumlah mutawatir, boleh tak kita nak buat haji ifrad? Boleh. Bahkan itu lebih afdal, kan? Boleh tak setakat 4 orang sahabat saja yang berita meriwayatkan baginda Nabi mengerjakan haji tamattu'? Boleh tak kita pergi Mekah buat ibadat haji tamattu'? Ni hak ramai duk buat apa selama ni. Tapi tahukah kita daripada kalangan sahabat yang beritahu kata Nabi buat haji tamattu' tu, 4 orang sahabat ada yang habaq bagi tahu Nabi buat haji tamattu', tu pun tak sampai jumlah mutawatir juga. Haji qiran kurang lagi perawinya daripada sahabatnya, kan? 3 orang sahabat je. Mana ada mutawatir. Tapi sunat tak
kita buat haji secara ifrad, sunat. Sunat tak kita buat haji secara tamattu'? Ya, sunat. Boleh. Sunat atau bolehkah kita nak buat haji qiran? Boleh. Adakah masing-masing 3 kaifiat kita buat ibadat haji itu sampai ke jumlah hadisnya mutawatir tak sampai? Lepas tu yang tu pasal apa boleh buat? Mai tak doa kunut, oh tak sunat baca. Kan? Mai tak doa kunut mayang fardu subuh, tak sunat baca. Kita tanya pasal apa? Hadis yang apa cerita tu tak banyak mana pun. Tak sampai jumlah mutawatir pun. Sudah. Bagi dia syarat nak jadikan doa kunut tu dihukumkan sebagai sunat, hadisnya mesti sampai ke jumlah mutawatir. Ramai sahabat-sahabat Nabi cerita hadis tu. Ni berapa orang sahabat aja yang bawa main hadis apa? Kan? Tak sampai jumlah mutawatir. Hadis ahad depa tak terima. Hadis ahad tu lawan kepada mutawatir kat saat ni tu. Lagu itulah yang duk berada hak duk berlaku lah ni. Kan? Walaupun hadis yang diriwayatkan tak berjumlah, tak sampai ke jumlah mutawatir sekalipun, tetap kita beramal dengan hadis tersebut. Walaupun kalau dakwa lah hadisnya tak sampai kepada jumlah mutawatir, hadisnya sahih tapi hadis ahad, kan? Bagi kita diterima hadis tersebut, diamalkan hadis tersebut, sunat baca doa kunut pada mayang subuh. Dan bahkan dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, dia itu merupakan salah satu daripada sunat ab'ad, kan? Yang kalau kata kita tinggal baca doa kunut pada mayang subuh, sunat kita gantikan dia dengan sujud sahwi. Itu maksud dia. Baik, habis tang situ. Adapun hadis Anas, nak jawab ni. Adapun bermula hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, sahabat Nabi bin Malik. Sayyidina Anas yang berkata, kemudian meninggallah ia Nabi, akan dia tu kunut. Hak kita baca bila ni, pergi tengok balik dulu ni ada hadis dia. Kemudian baginda Rasulullah pun meninggalkan akan membaca kunut. Baik, maka Nabi tak baca, mula Nabi baca. Maksud hadis tu lah, hari tu kita mengaji dah kan. Mulanya Nabi baca doa kunut, lepas tu Nabi tak baca, Nabi tinggal baca, Nabi tak baca lah, Nabi berhenti dari membaca doa kunut. Baik, keterangan dia, maka dikehendaki di sini, maka dikehendaki pada hadis Sayyidah Anas di sini ialah meninggal akan doa dan laknat atas segala kafir yang membunuhkan sahabatnya, sahabat Nabi. Dan ingat tak dulu kita mengaji, kita belajar yang mana beberapa ramai daripada sahabat-sahabat Nabi yang Nabi utuskan untuk berdakwah telah diserang hendak dibunuh oleh orang-orang kafir, kan, penduduk kampung yang sahabat Nabi kirimkan sahabat-sahabat ke kampung tersebut untuk mengajak mereka berdakwah, mereka mengajaklah mereka beriman, menerima Islam, kan. Tiba-tiba duta-duta ini mati dibunuh. Maka sampailah perkhabaran berita pembunuhan sahabat-sahabat ni kepada baginda Rasul. Maka baginda Rasul pun ketika sembahyang
baginda Rasul membaca doa kunut. Hak ni kunut nazilah. Yang mana dulu kita belajar, kita mengaji dah. Yang mereka bunuh sahabat Nabi tu kan. Maka setelah beberapa lama baginda Nabi, baginda Rasulullah baca kunut nazilah, mendoa dan melaknatkan akan perbuatan orang-orang kafir yang telah membunuh sahabatnya selama sebulan. Ni kita mengaji dah hari tu. Selamanya doa kunut nazilah yang Nabi baca ni selama sebulan. Lepas tu, lepas dari sebulan Nabi pun berhentilah. Bukan masuk kunut tu kunut mayang subuh, tapi kunut yang dimaksudkan dalam hadis tersebut ialah kunut nazilah. Jangan duk keliru. Kunut nazilah ni lain, kunut mayang fardu subuh lain. Dia tak serupa. Baik. Bukan meninggal akan kunut sama sekali. Bukan meninggalkan oleh baginda Nabi akan membaca doa kunut sama sekali, langsung tak baca. Tang semayang fardu subuh Nabi baca doa kunut. Baginda Nabi setiap sampai ke wafat, baginda Nabi baca doa kunut sampai akhir hayat. Nabi tak tinggal baca doa kunut. Hak yang Nabi tinggal baca yang kita sebut tadi, iaitu kunut nazilah. Timpa bala, timpa musibah, sunat baca kunut nazilah ni. Apabila selama ada bala, selama ada musibah tu lah kita disunatkan membaca. Bukan kata baca sekali-sekala aja. Selagi bala tu masih ada, selagi musibah tu masih menimpa kita umat Islam, sunat kita baca kunut nazilah sampai hilang bala tu, sampai habis musibah tersebut, baru berhenti kita baca doa kunut nazilah. Tu hukum hakam dia. Hak ni dulu kita dah sebut dah panjang lebar dah. Dan kita pun maklum dah hukum hakam dia. Baik. Pasal apa yang pengarang ni kata bukan meninggal akan kunut sama sekali? Jangan pergi faham maksud apa tu baginda Nabi tinggal baca kunut. Maksudnya kunut sembahyang subuh. Nabi tak baca dulu, mula Nabi baca lah kunut sembahyang subuh. Lepas tu Nabi tinggal tak baca dah. Bukan maksud lagu tu hadis ni. Kena faham juga maksud hadis. Tuju ke mana? Hadis tu tuju ke kunut nazilah. Tiba-tiba pi ta'wil, pi letak ke kunut sembahyang subuh. Tak kena lah. Baik. Kerana pasal apa? Kerana Sayyidina Anas juga ada berkata pada satu riwayat. Sebabnya macam ni, Sayyidina Anas bin Malik ada juga pernah berkata di dalam satu riwayat hadis. Apa dia kata dalam meriwayatkan satu berkenaan hadis Nabi? Lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Menceritakan tentang doa kunut sembahyang subuh. Sayyidina Anas ada meriwayatkan satu hadis. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Baik. Yang berarti sentiasa Nabi membaca kunut pada sembahyang subuh hingga wafat. Ia Nabi sampai Nabi wafat.
Nabi terus tetap membaca doa kunut pada sembahyang subuh. Mana Nabi tinggal? Membawa maksud tadi, hadis tadi ni kunut nazilah, bukan kunut subuh. Kunut nazilah tu sungguhlah ada bala musibah Nabi baca. Lama lepas hilang diangkat bala tersebut, Nabi berhentilah baca doa kunut nazilah tersebut. Tapi sembahyang fardu subuh, katanya Anas bin Malik, sahabat Nabi, baginda Nabi tak tinggal baca doa kunut sembahyang subuh. Tu maksudnya sentiasa. Sentiasa Nabi baca doa kunut sampai bila? Sampai Nabi kita wafat. Tu dalil dia. Sunat baca doa kunut pada sembahyang fardu subuh. Kan? Kita belajar ni sebabnya begini. Kita nak ada ilmu. Dah ada ilmu, tujuannya kita nak beramal. Dah kita tahu, kita nak beramal. Dan selepas kita dah beramal, kita tahu kita beramal, kita nak beramal tentang doa kunut pada sembahyang fardu subuh. Tahulah, dah kita tahu hukum dia sunat. Kan? Nak baca doa kunut tu doa yang macam mana pada sembahyang fardu subuh. Lepas tu tambah sikit lagi, ada dalil dah. Ya ulama mazhab Syafi'i dok kata sunat baca doa kunut ni ada dalil dah. Bukan kata ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri mengatakan sunat baca doa kunut. Lagi pi faham kata ulama yang bermazhab Syafi'i yang kata. Imam Syafi'i tak kata, bukan lagu tu. Ada dalilnya. Kita nak beramal, nak amal, nak baca lah maksud dia. Kan? Ni kita duduk mengaji risalah ni, dia bawa mai beberapa hadis, kan, keterangan. Lepas tu dibandingkan ataupun nak menolaklah pihak yang melawan dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan tak sunat baca doa kunut. Kita tahu sikit sebanyak, kan, walaupun tak banyak, tapi setidak-tidaknya kita tahu dalilnya, hadisnya. Baik, tak apa dah lah, bacalah. I'tiqad kita yang bermazhab Syafi'i sunat baca doa kunut. Tak mau baca pun tak apa. Sekali kita kata wajib pula, tidak wajib. Tak baca tak boleh, tak sah sembahyang. Dosa ke tak baca doa kunut sembahyang subuh. Kita tak kata benda tu. Sunat ni kalau buat boleh pahala. Tu je. Kalau tinggal tak ada apa-apa lah. Kan? Pada kita, di sisi kita, hukum sunat ni baca boleh pahala. Bid'ah, bukan bid'ah. Sesat, sama sekali tidak sesat. Makruh pun tidak. Bahkan kalau baca boleh pahala. Apa tak mau baca sudah? Apa nak beramal dengan mazhab lain hak kata tak sunat? Silakan. Kita pun tak sampai nak pekat nak berperang dengan mereka, kan? Kita nak menyatakan hujah bagi pihak kita. Apa hujah kita? Kata-kata doa kunut hukuman dia sunat. Ini dia hujah kita. Ini dia lah alasan kita kata sunat. Cukuplah. Lepas tu duk tekan lagi, kan? Duk komplit, duk perli main dia buat olok-olok main, duk sindiak, kan? Orang yang duk baca doa kunut pada sembahyang subuh, kan, yang tu tak berdosa, kan? Kata nak ra'i sangat khilaf mazhab, maitan kita tak belaga dengan mereka, bid'ah selalu, kan? Sesat lalu, kan? Apabila kita kata mereka tak kena, mereka suruh kita ra'i khilaf. Ni khilaf, tak apa pula balik mereka, balik kita buat tak boleh. Yang ni masalah hari ni, kan? Jangan duk celak, jangan duk hina, jangan duk perbida'ahkan, persesatkan orang yang tak sesat. Ya tentu terang tak sesat, pergi kata sesat. Haram tak? Haram, berdosa. Jenis ni yang tak betul ni, kan? Hak terang-terang bida'ah sesat, bila kata sesat. Kita pun tak marah, kan? Hak ni duk buat amalan. Bukan seorang dua ulama hak kata sunat baca doa kunut pada sembahyang subuh, baca. Lantak tapi dia pun tak berkenan. Tak berkenan masa hepa pun tak tahu.
Kan? Tak mana salah dosanya. Hanya kita pasal kita kata sunat baca, oh marah sangat. Kan? Siap buat apa orang panggil? Video stream lah, apa stream lah. Kan? Nak condemn, nak perli, nak olok-olok ulama-ulama yang mengatakan sunat baca doa kunut. Jahat sungguh. Kan? Ni anak kata jahat, perangai huduh, perangai jahat. Kan? Apa tak mau terima, sudahlah, kita pun tak nak keling apa. Kalau apa kata tak sunat, kami pun faham. Ada mazhab yang kata tak sunat, tak ada nak tolak apa kata tak sunat tu. Tapi terimalah kita. Pasal ada ulama yang mengatakan sunat, kita nak beramal dengan hukum sunat. Buatlah. Tak sampai bid'ah, susah, haram atau makruh. Gitu. Cerita senangnya hampa malas nak baca. Tu betul pun. Apa mengantuk bangkit subuh lewat. Segan nak baca doa kunut, apa kata lah bid'ah baca doa kunut. Lagu tu lagu kamaknya. Kan? Baik. Intaha, alif ha tu singkatan daripada perkataan intaha, sekian. Tu bahasa kita. Lain kali kalau kata habis dah kita tulis apa-apa, kan, buatlah alif ha, dan singkatan daripada intaha, kan, noktah, sekian saja. Tu reti dia lah. Habis. Majmu'u syarhil muhazzabi juz'us salis. Baik, apa yang Al-Musannif sebutkan tadi, begitulah sebelum ni lagi, ialah Al-Musannif dia ambil daripada kitab Majmu'. Kitab Majmu' ni ialah merupakan syarah bagi kitab Muhazzab bagi Imam Asy-Syirazi. Pengarang kitab Majmu' ialah Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Dan kedapatan perbicaraan ini pada juzuk as-salis, juzuk yang ketiga. Pergi beli kitab Majmu' di rumah ana tu, kalau tak silap 23 juz, 23 juzuk. Harga dia beli hari tu boleh tahan juga kat 1,000 juga, Allah tak tahu. Baik, pi buka juzuk yang ketiga. Dia tak abaklah cetakan mana kan. Tak apalah, tak jumpa pun cari bagi jumpa. Tajuk tentang masalah bacaan doa kunut ni, kan. Di sana Imam Nawawi kita rahimahullah terang panjang lebar, panjang lagi. Ni hak musa ni habaq ni tak habis lagi ni. Jadi hak kita cerita ni bukan rekaan kita, ni nukilan daripada kata-kata ulama sahaja. Apa yang kita sebut, apa yang Al-Musannif pengarang sebut, diambil daripada kata-kata ulama. Siapa ulama dia? Pengarang kita tu Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi pula ramai lagi ulama-ulama lain, bukan Imam Nawawi seorang saja kata sunat baca doa kunut. Baik, habis tang situ. Senang kan dah mengaji, dah ada ilmu, susah. Tak nak susah apa dah. Kan? Apa nak kata apa, kata aku yakin dah, aku beramal, aku pegang, ada pegangan aku dah. Apa duk kata tu ya tak betul. Apa cari keling orang tu ya berdosa tu. Kan? Apa duk perlimain ulama tu yang berdosa tu. Apa duk hina orang alim ulama tu yang berdosa. Baca doa kunut tak berdosa. Sebab lagu tu, kan, segan dah nak berkelih-kelih dengan puak ni, kan, sampai kesudah kita habaq apa pun tetap mereka tak pakai juga. Dia pun nak suruh kita turut mereka. Yang tu hak betul je, kan. Ikut aku lah, nak ikut siapa pun. Kalau nak ikut apa kan, nak ikut Imam Syafi'i kan, ikut suka hati aku lah. Jawab lagu tu ya, kalau keras sangat lah, kan. Baik, habislah. Selesailah tajuk doa kunut sembahyang subuh. Lepas ni tu ada keliru-keliru dah. Tak pergi buka Facebook, jumpa tengok, ada mana pula ustaz kata tak sunat baca doa kunut sembahyang subuh ni, kan. Dia kata bid'ah lah, lantak pihak dia. Aku mengaji sunat. Kata lagu tu senang. Baik, habis
masalah bertawassul. Nak mengaji tajuk tawassul. Antara benda yang puak Wahabi marah dekat kita ialah bertawassul. Buat wasilah, buat jambatan. Dan bahasa hari ni kalau dekat-dekat lah maksud dia, dan pasang kabel. Nabi minta kerja, bawa tu dia punya tebal file segala universiti, berapa belas universiti, dan minta kerja kosong. Pi dia pun tak terima, reject gitu ya. Kawan tu pergi lenggang-lenggang bawa sini apa, pun tak terima masuk kerja, gaji starting 5,000 dah. Tu dia something wrong juga ni. Rupa-rupanya ada kabel. Contoh dah. Tak ada tuduh siapa-siapa. Pasang orang tengah kalau bahasa kita hari ni. Ni buat wasilah, buat jambatan. Kita nak pergi ke hujung tu, depan ni ada sungai, tak boleh pergi, sangkut, kena ada jambatan. Kita buat jambatan, sampai hujung sana tu. Lepas tu berjalan ikut jambatan tu, lepas tu sampailah kita hujung sat lagi. Tu contoh kita nak mudah faham. Tapi bukanlah 100% itu makna tawassul. Tapi untuk mudah kita faham dengan bahasa kita sekarang ni, tu pengertian tawassul. Baik, habis dalam situ. Tengok, bertawassul itu apa erti tawassul? Kita bertawassul dengan baginda Nabi kita. Kita bertawassul dengan Rasul Allah. Kita bertawassul dengan wali-wali Allah. Kita bertawassul dengan orang-orang soleh. Tok wali ikutlah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke, Syekh Junaid Al-Baghdadi ke, misalnya. Okey. Hak ni dia kata syirik. Puak Wahabi lah. Dia berkata siapa bertawassul maka hukumnya syirik. Pada tuduh macam-macam, kata macam-macam dekat orang yang bertawassul ni. Syirik sungguh ke? Macam mana sebenarnya permasalahan bertawassul ni? Kita nak mengaji hukum hakam dia. InsyaAllah mudah saja sebenarnya. Jadi bertawassul itu maksud bertawassul itu ialah menuntut syafaat dengan anbiya, aulia, syuhada dan juga salihin. Ialah menuntut syafaat, menuntut pertolongan, minta tolong. Namai di rumah malam-malam ni ada hai apa nak minta tolong. Nak minta tolong kat hang. Esok ni saya nak pergi minta kerja. Nak minta tolong sikit bagi mudah sikit urusan saya nak minta kerja esok. Bukan kita minta tolong pada hakikat dengan orang yang kita buat kabel tu, orang tengah tu. Supaya lancar urusan kita, supaya mudah urusan kita. Sehari dia tolong sebut, dia pula tolong habaq dekat kawan bos dia sana. Ni ada ni nak belakang saya nak main ni minta kerja ni. Bos barangkali malu Allah ke, bos lah. Barangkali anak belakang hang tu minta apa? Mai panggil dia mai. Lagu tu je. Itu mana minta syafaat. Tu kita sama kita. Itu boleh sangat. Itu tak syirik. Kita dengan orang alim kan, dengan Nabi bertawassul, syirik selalu. Penat macam ni. Baik. Jadi maksud bertawassul ialah menuntut syafaat, pertolongan lah, minta tolong
dengan anbiya, dengan nabi-nabi. Nah, dengan nabi-nabi, dengan rasul-rasul, ikutlah. Nah, contohnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Contohnya kita duk bertawasul dengan Nabi kita. Doa-doa tawasul banyaklah. Kan? Nak beramal, amal tak ada masalah pun. Kan? Dia gini ya. Apa hukum? Contohnya kita bertawasul dengan Nabi. Ikutlah, bukan Nabi kita Muhammad seorang saja. Mana-mana Nabi pun boleh kita bertawasul. Kan? Dan selalunya kita ni duk bertawasul dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Apa hukum dia? Hukum dia harus ni memang tidak haram. Bahkan kata ulama, setengah ulamanya sunat kita bertawasul. Bukan setakat harus, tidak haram saja. Kan? Bahkan hukuman dia kata setengah ulamanya ialah sunat, sama ada sebelum dijadikan dia lagi ataupun selepas dijadikan akan dia lagi. Nabi Adam alaihissalam diriwayatkan, Nabi Allah Adam alaihissalam kan diturunkan daripada syurga, bertaubat, beristighfar, memohon keampunan daripada Allah. Dan maka dalam salah satulah Nabi Adam ni bertawasul dengan menggunakan Nabi Muhammad, dengan menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan taubatnya kepada Allah. Dan selepas tu ditanya Nabi Adam, tahu mana ataupun kenapa bertawasul dengan bertaubat dengan bertawasul menggunakan nama Nabi Muhammad? Jawabnya Nabi Adam, ketika di syurga, masa Nabi Adam duduk atas langit lagi, duduk di syurga lagi, ketika tu dia melihat di tiang-tiang arash. Dia melihat Nabi Adam alaihissalam, dia tengok, dia lihat di tiang-tiang arash tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang arash tu Nabi Muhammad tak ada lagi, baru ada Nabi Adam dengan Tok Hawa kita aja. Tapi nama Nabi Muhammad tertulis dah. Maka katanya Tok Adam kita, maka tahulah dia, fahamlah dia, tidak ada nama lah kan, yang diletak bersebelahan dengan nama Allah, melainkan kerana nama tersebut, orang yang diletak nama dia bersebelahan dengan nama Allah ni ialah orang yang dikasihi Allah. Tentu orang ni yang paling mulia. Seramai-ramai makhluk Allah Ta'ala dikembangkan dengan perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak bubuh nama Nabi lain. Kalau kita kata Isa Rasulullah ke, Musa Rasulullah ke, Ibrahim Rasulullah ke, tak ada. Maka dengan keberkatan Tok Adam bermunajat, bertaubat, beristighfar dengan berwasilahkan dengan nama Nabi kita Muhammad, berkatnya Allah Ta'ala ampun dosa Tok Adam. Yang kita dah bahas dosa Tok Adam macam mana maksud dosa kan, panjang lebar dah huraian tersebut. Ni contoh, sama ada sebelum dijadikan lagi Nabi kita Muhammad ni, dah ada orang bertawasul dengan Nabi kita Muhammad, iaitulah Nabi Adam.
ataupun selepas telah dijadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katanya ulama, sama ada kita bertawassul dengan Nabi ni semasa baginda Nabi masih hidup lagi, ketika hayat baginda Rasul, ataupun setelah baginda Rasul telah wafat. Boleh kita bertawassul dengan Nabi. Orang tak panggil puja kubur, orang tak panggil sembah kubur, dah. Itu fitnah saja, kan? Dia kata kalau tak ada apa orang panggil, kalau tak ada angin, macam mana kan pokok nak bergoyang. Fitnah ni tak nanti ada angin. Dah. Kalau benda betul sungguh, dia ada orang dok goyang-goyang pokok tu baru dia bergoyang. Fitnah benda tak betul. Dia tak syarat nanti ada orang dok goyang baru pokok tu bergoyang. Fitnah ni jahat. Menipu, berdusta, berbohong, nah, benda yang tak betul. Jaga-jagalah fitnah ni. Nah. Baik. Lepas tu nya pula tak apalah. Nah, sama ada semasa Nabi kita masih lagi hidup ataupun setelah baginda Nabi kita wafat. Nah, dia terbahagi kepada tiga. Baik, kita nak bertawassul. Kita nak bertawassul dengan baginda Rasul, kan? Nah, wa atawassalu ilaika, apa semua yang ana biasa bagi sekali hari tu ni, kan? Doa tawassul yang guru ana bagi hari tu. Tak apalah, bacalah, ikutlah nak baca hak mana apa, kan? Nah, dia terbahagi kepada tiga. Nah, yang pertama kita minta kepada Allah Ta'ala dengan nama Nabi kita Muhammad. Wa atawassalu ilaika bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaifiat yang pertama, aku bertawassul kepada engkau ya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita bertawassul sebut nama Nabi. Ataupun yang kedua, cara dia yang kedua, dah, kita bertawassul bijahihi, dengan kemuliaan dia. Aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan kemuliaan, kebesaran pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun yang ketiga dengan keberkatan. Aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan keberkatan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya ulama, mana satu dari tiga cara ni kita buat bertawassul, maka hukumnya ialah harus, hukumnya ialah diperbolehkan, tak ada masalah, silakan. Dah, tak mau pun tak apa, tak ada kata wajib, kan? Kok kita kata mesti. Dah, kalau tak bertawassul tak boleh, kan? Nyo saat lagi berdosa ke tak bertawassul? Tidak. Kan? Pasal apa yang kita bertawassul? Kan? Supaya saat ni lah pasal apa hampa pergi minta kerja, hampa pasang kabel pasal apa? Minta orang nur di kemen, minta orang ni di kemen pasal apa? Pasal dengan mulut kita cakap kita tak laku. Betul. Kalau kita pi ni kadang-kadang cakap depan orang, orang tak pakai pun. Hang siapa? Yang minta kerja kan? Tapi kalau pak menakan kita ke, yang kawan tu kenal tadi tu lah, yang bos yang kita minta kerja tu kenal tu, kalau pak menakan kita pergi tolong cerita sikit kat dia, kan? Laku sikit, kan? Kita guna nama pun tak apa, kan? Pergi minta kerja tu, pergi minta kerja, kita abanglah saya ni anak menakan sekian. Abang pak menakan kita.
Kan? Orang hak kita minta kerja tu dia kenal nak kita tu. Kan? Saya ni anak dia ni. Kan? Kalau habaq saya saja, dia tak kenal siapa. Kan? Dia tak kenal kita pun. Kan? Yang tu saja nak bagi mudah. Kan? Mudah-mudahan hajat kita tu diperkenankan oleh Allah. Tu je. Kita bertawassul, kita ada hajat. Kita ada satu permintaan kepada Allah. Ada satu hajat yang kita nak. Kan? Tapi kita berasa, aku ni nak cakap dosa banyak. Kan? Laku ke permintaan aku ni? Salah silap aku ni banyak. Kan? Segala dosa macam-macam aku duk buat. Berasa tak layak nak minta kan? Berasa kalau minta pun berasa serupa kita kata lagu mana, tak patut nak minta, tak padan dengan dosa kita. Tapi kita nak, ada hajat kita. Kan? Maka kita guna dalam doa kita guna nama Nabi kita. Ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad, ya Allah, Kau perkenankanlah doa aku ni, ya Allah. Ya, aku bertawassul kepadamu, ya Allah, dengan keberkatan Nabi Muhammad. Kau tunaikanlah hajat aku ni. Abaklah hajat apa dia? Nak kerja ke? Nak duit kaya, nak kaya ke? Ikut nak apa pun. Anak tak menikah lagi. Pergi berdoa depan Kaabah tu, baca doa tawassul macam mana cerita hari tu ni. Tok Guru nak bagi satu doa tawassul dekat dia tu. Dia duk susah hati, duk fikir akan anak perempuan dia tua dah. Tak ada siapa nak masuk minta pun. Masuk minta kena kawan tu mau, hak ni pula tak mau. Duk berlawan lagu tu. Sampai ketua gitu. Pi nak mengadu ke Tok Guru. Tok Guru nak bagi doa tawassul tu, dia pun terima dari guru dia juga. Dia kata, kawan ni pi Mekah buat ibadat haji ke umrah, tak ingat dah tu. Lepas tu duduk depan Kaabah, depan pintu Kaabah aku. Kemudian duduk berdoa kepada Allah Ta'ala. Mintalah apa hajat, siap dengan bertawassul apa semua tadi. Tidaklah kita kata kerana tawassul tu Allah makbul doa kita. Tidak. Tak ada. Ini semua sebab. Kita cerita sebab saja. Sebabnya kita berdoa, minta kepada Allah. Allah nak bagi, dia bagi. Allah tak mau bagi, dia tak bagi. Tak ada berkerana suatu kerana. Itu kita jelaslah tentang hakikat. Ni kita cerita tentang sebab, asbab dia. Lepas tu balik rumah. Balik rumah habis selesai buat ibadat haji umrah tu. Balik rumah, tak ada lama mana, tak ada panas. Tak ada panas ke tak ada sejuk orang bagi. Tak ada sejuk kot. Tak ada sejuk, mau orang masuk minta dah. Kawan dia pun dandam mau setuju ke. Dia kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan. Tidak mesti kalau pak penakan kita neri pi guna nama pak penakan kita, bos tu setuju terima kita kerja. Tak mesti aku tu. Tapi mudah-mudahan dengar kita ni anak penakan dia ni tergerak hatilah. Dia nak terima kita kerja. Orang ni nak penakan dia ni ke pak penakan hang ni bagus. Baik boleh model tu tak apa selalu. Cerah lah, tak gelap sangat nampak rayanya. Tu je. Dia duk marah sangat bertawassul. Yang atas dunia tu duk buat tu tawassul lah tu. Bahasa lurah dia. Lepas tu kalau yang duk marah sangat pasal dia guna bahasa Arab. Dia bercakap perkataan tawassul, marah selalu. Kalau guna rekemen ke, pasang kabel ke, pasal orang tengah ke, tak marah itu tak apa. Lah makna lurah sama aja. Tak lorat apa aja benda tu juga. Omai tang ni salah, syirik, bid'ah, macam-macam manusia hari ni. Mengaji bagi faham sungguh. Kita akan jumpa banyak lagi ni masalah tawassul ni lagi ni. Pokok akam dia
cara doa dia. Nabi sendiri biasa ajak sahabat dia baca doa tawassul. Nas-nasnya ada. Jangan susah hati. Nas dalil ada. Semua yang kita duk mengaji ni ada dalil alasan dia. Dan dengan segala perbuatan kebajikan pada ketika datang hajat dunia dan juga akhirah, dan juga waktu kita menuntut syafaat tadi ni, menuntut syafaat dengan segala perbuatan yang kebajikan, segala amalan-amalan soleh kita. Bila yang kita menuntut syafaat ni pada ketika datang hajat dunia dan juga hajat akhirah, kita bertawassul dengan amal ibadat. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan amal ibadat semayang, ibadat sedekah, ibadat haji, ibadat zakat yang aku telah lakukan, ya Allah, Kau perkenankanlah hajat aku ni. Tawassul dengan amal ibadat kita, sekiranya ada harga, sekiranya ada nilai di sisimu, ya Allah, akan amal ibadat haji umrah yang aku lakukan, ya Allah, aku pohonkan kepadamu, Kau tunaikanlah hajatku, ya Allah. Hajat apa? Anak aku sekian-sekian tak menikah lagi. Contoh, Kau permudahkanlah urusan nikah kahwin dia, ya Allah. Tu contoh bahasa Melayu senang tu. Bahasa Arabnya lebih kurang macam tu lah, kalih lah ke bahasa Arab. Ini kita cakap bahasa Melayu. Tu contoh bertawassul. Kau tak gamak, tak erti sangat nak cakap bahasa Arab lah. Susah, aku tak erti nak bertawassul cakap bahasa Arab ni. Cakap bahasa Melayu. Sama dengan nama Nabi kita, atau Nabi yang lain dari Nabi kita, wali-wali Allah, ataupun syuhada, orang-orang yang mati syahid asal dia ba'da, dan juga salihin, orang-orang soleh. Kita ada guru, kerap kita dapati dalam amalan-amalan tariqat, sebelum dia nak berzikrullah apa semua, dia bertawassul dengan Nabi Muhammad, bertawassul dengan syekh-syekh tariqat dia, bertawassul dengan guru mursyid tariqat dia. Tak apa, bukan benda salah. Kok mana yang salahnya? Ya Allah, aku bertawassul kepadamu, ya Allah, dengan keberkatan, dengan keberkatan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, ya Allah. Kau cucilah hatiku, bersihkanlah hatiku, bersihkanlah diriku dari segala dosa yang telah aku lakukan. Boleh itu bangsa akhirat. Hak bangsa dunia tadi, anak tak kahwin lagi, dia minta nak supaya aku sampai cepat sikit ke, macam mana ke, ada orang masuk ke, ataupun nak kaya ke, nak minta kerja ke, boleh. Hukumnya mula-mula bagi tahu dulu, hukumnya ialah harus. Itu hukum dia. Nantilah, insya-Allah kita akan mengaji panjang lebar lagi. Baik, kita berhentilah setakat tu dulu. InsyaAllah lah kita sambung kitab ni bulan depan lah. Hukumnya bertawassul itu, hukumnya ialah harus, bahkan disunat oleh setengah ulama, bukannya bid'ah dalalah. Duk pergi ziarah kubur orang-orang wali-wali Allah, orang-orang alim, lepas tu dia buat tahlil arwah, dalam doa tu dia buat doa tawassul dengan syekh tersebut. Penyembah kubur. Main ngapak ni hari ni, syirik, dosa besar. Allah naya dengan gitu ya. Kita tak ada i'tiqad pun nak sujud sembah ke mana-mana mayat, ke mana-mana kubur. Tak anggap pun mereka sebagai Tuhan. Kita masih anggap dia sebagai makhluk Allah.
Hakikat kita duk minta kepada Allah, maka duk minta dekat dia. Tak apalah, insya-Allah kita sambung lagi bulan depan. Baik, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من النبيين والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا وأزواجنا ومشائخنا كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقامه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعده إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين. أسبنا اللهم على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما جليلا وتقبلها منا بمنك قبولا حسنا مباركا جميلا. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا وبركة ما تلونا وصلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما هللناه وكبرناه هدية ورحمة منك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه الأعظم ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والكروبيين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلدهم في الدين ثم إلى أرواح أولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا وكان كائن منهم في علمك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح أهل المعلات والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين من أمة محمد أجمعين واجعل اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك جاريا بالامتنان والخيرات الحسان في صحائف من اجتمعناها هنا بسببهم وتلي القرآن العظيم من أجلهم فإنك أنت أعلم بهم وباسمهم وغني عن عذابهم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك إليهم واجعلهم نورا بين يديهم وتلطف اللهم برحمتك عليهم وارحمهم بالقرآن العظيم رحمة واسعة واغفر لهم مغفرة جامعة يا ملك الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الذهب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذ من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار واجعل اللهم ثواب مثل ثواب ذلك في صحائف والدينا ومشايخنا ومن حضرنا ومن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا ولكل المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.